Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara pengurusi majlis yang saya muliakan, pengurusi dan ahli puasa masjid, surau, tuan imam, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berkumpul, berhimpun dan bermuzakarah. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat, taufik dan hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menambahkan hidayah lagi, tuan-tuan ke depan sikit. Tuan-tuan ke depan. Baru jadi rapat-rapat sikit depan. Bangun. Daul ketat. Tak saya cakap seorang-seorang. Alhamdulillah, kita pada malam yang berbahagia ini masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengar ceramah atau tazkirah. Mudah-mudahan kita dapat menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya pagi-pagi Nabi bertanya seorang sahabat, Zaid bin Harisah. Nabi kata, "Kaifa asbahta ya Zaid?" Bagaimana kau pagi-pagi ini wahai Zaid? Zaid jawab, "Asbahtu mu'minan haqqan." Aku pagi-pagi ini merasakan dari seorang beriman yang sebenar. Nabi likulli syai'in alamah. Tiap-tiap sesuatu itu ada tanda. Ma alamatu imanik. Apakah tanda imanmu? Tidak azamat nafsi anid dunia. Fasumtu nahari wa ashartu layali. Aku rasa binasa aku dalam dunia ini. Di waktu siang aku berpuasa, di waktu malam aku berjaga. Paka'anni anzu ila al-jannah yatazawaruna fiha. Seolah-olah aku dah nampak ahli syurga itu ziarah menzari antara satu sama lain. Wa ka'anni anzu ila ahlinar yatadalawna fiha. Seolah-olah aku nampak ahli neraka itu meraung-raung dalamnya. Ini Nabi bertanya seorang sahabat nama Zaid bin Harithah, "Bagaimana kau pagi-pagi ini wahai Zaid?" Dia jawab, "Aku rasa aku mempunyai keimanan yang sebenar." Nabi kata, "Apakah tanda-tanda imanmu itu? Pasal tiap-tiap sesuatu itu ada tanda. Apa tanda imanmu?" Dia berkata, "Aku di waktu siang aku berpuasa, di waktu malam aku berjaga beramalan. Seolah-olah aku dah nampak, dah terbayang-bayang dalam wajah, dalam mata
ahli syurga itu ziarah muzaraiyah antara satu sama lain. Seolah-olah aku nampak al-muhajir itu merong-rong dalam. Begitulah kita. Sekarang kita bayangkan kita dalam dunia ini seperti seorang musafir. Itu sebabnya dikatakan seperti seorang musafir jalan dan singgah di bawah pokok, tidur di situ sekejap, nanti akan berjalan jauh lagi. Itulah hidup dunia ini, seperti tidur di bawah pokok sekejap, sejam 2 jam, kemudian akan berjalan jauh, yaitu kepada mahsyar. Itu yang bayangkan. Kita bayangkan kita hidup dalam dunia ini sementara saja. Pasal kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu mesti merasai mati. Tuan-tuan hendak atau tak hendak, suka atau suka, mesti menghadapi mati. Sebabnya dikatakan man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa. Barang siapa suka nak bertemu dengan Allah, nanti Allah pun suka nak bertemu dengan dia. Man kariha liqa Allah kariha Allah liqa. Barang siapa tak suka bertemu dengan Allah, Allah pun tak suka nak bertemu dengan dia. Bagaimana kita tak suka bertemu Allah Ta'ala kalau amalan tak cukup? Tapi pasti kita menemui kematian, mesti. Sebabnya Allah berpesan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah, cepat-cepatlah, jangan tangguh-tangguh. Buat apa? Untuk mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mesti minta ampun. Dan syurga yang bidang luasnya 7 tahun dan bumi yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Jadi kita ni suka bertangguh-tangguh kerja amal akhirat. Masa yang kita punya hari ini, semalam dah tak ada, besok belum tahu. Semalam dah pergi dah, besok belum tahu sama ada boleh hidup lagi atau tidak. Masa yang kita ni hari ini lah. Hari pun semalam, hari ini, besok. Nafas tadi, nafas sekejap lagi, nafas sekarang. Waktu pejam mata, bimbang tak sempat nak celik, mati mencelah. Waktu celik mata, bimbang tak sempat nak pejam, mati mencelah. Jadi kita dia kata, saya nak buat ini besok kan, besok belum tahu lagi. Walaupun kita boleh berdoa, Allahumma la ta'khusna ala ghirrah. Ya Allah, jangan kau cabut nyawa kami menuju. Jangan kau cabut nyawa kami menuju. Itu sebabnya kita juga, mengapa kita disuruh kalau kita umur panjang, jangan rasa panjang, rasa pendek umur itu. Pasal masa di akhirat selama-lamanya. Masa dunia ini 70 tahun atau 80 tahun saja. Pendek masa. Dengan demikian Allah pesan, segeralah, jangan tangguh. Untuk apa? Untuk mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Pasal kita ni salah banyak dosa. Kita
kita mesti merasakan kita ni manusia berdosa. Jangan tangguh, minta ampun. Pasal Nabi kata, dia kata kullu bani Adam khata'un, setiap bani Adam bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang bersalah itu bertaubat. Maka kita lepas solat selalu istighfar 3 kali. Nanti di waktu malam pukul 3 pagi kita bangun istighfar 100 kali. Allah berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu malam mereka tidur sikit-sikit tidur dan istighfar di waktu sahur. Itu sebabnya kita manusia ini terbagi pada 3. Yang pertama ashabul maimanah, yang kedua ashabul masy'amah, yang ketiga as-sabiqun as-sabiqun. Kita turun berdiri. Yang pertama puak kanan, yang kedua puak kiri, yang ketiga puak yang berlumba-lumba untuk buat kebanyakan, buat ibadat. Kita pilih saja ke mana kita sekarang, ashabul maimanah puak kanan, atau ashabul masy'amah puak kiri, atau as-sabiqun as-sabiqun yang berlumba-lumba. Kita kena ambil ashabul maimanah sekurang-kurang. Jangan tergincir kita buat kiri. As-sabiqun as-sabiqun puak yang berlumba, cepat segera. Itu fastabiqul khairat, segeralah buat kebajikan, jangan tangguh. Kita besok di akhirat barulah merasa menyesal, mengapa aku tak berbuat, mengapa aku tak segera bertaubat, mengapa aku tak memperbanyakkan sembahyang sunat, mengapa aku tidak tinggalkan yang makruh. Menyesal. Dunia tak menyesal. Jangan menangis di tepi kubur, jangan. Jadi apa dia? Bersegeralah mendapat keampunan dari Tuhanmu dan syurga. Syurga ni tempat kesenangan. Kita baca surah Al-Waqiah. Apa dia kata? Fa ashabul maimanah wa ashabul maimanah. Puak kanan, alangkah gembiranya puak kanan. Kita bayangkan syurga seperti mana. Yang nak bayangkan neraka, pasal neraka itu amat mengejutkan, amat menakutkan, amat ganas sebenarnya. Dia kata kalau kena kepala, nazza'atul lisyawa, mengelupas kulit kepala. Neraka asap, neraka sakar itu kalau kena kepala mengelupas, takut. Kita yakin adanya hari mahsyar, kita yakin adanya hari perhitungan. Di padang mahsyar besok kita ada 3, ada 4. Yang pertama dialog dengan Allah Ta'ala. La taqumu as-saa'ah, tidak berdiri anak Adam di padang mahsyar melainkan tak bergerak, melainkan disoal. Yang pertama disoal mengenai masa, disoal mengenai harta, disoal mengenai ibadat. Disoal. Tengoklah, menghadap di hadapan Allah Ta'ala berdepan. Bagaimana agak? Yang pertama dialog, yang kedua ditunjukkan amalan kita. Amat memalukan, amat menakutkan, amat mengejutkan
rupanya satu pun tak tinggal, semua perbuatan kita akan ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa nak harap lagi? Tak ada doa dan tak ada dah, tak ada harapan. Begitu. Itu sebabnya dia kata, tapi kalau sekiranya kita boleh bertaubat, istighfar, boleh bertakwa, boleh boleh kita mendapat memperbanyakkan ibadat, disediakan untuk orang yang bertakwa. Siapa orang takwa? Orang takwa itu yang pertama dikata al-khawfu minal jalil, takut dari Tuhan. Tanda orang takwa. Yang kedua, wal amal bitanzil, beramal dengan Al-Quran. Yang ketiga, ridha bil qalil, redha dengan yang sedikit. Yang keempat, wal istidad liyaumir rahim, bersiap sedia untuk hari akhirat. Itu takwa. Kita tiap-tiap minggu dengar takwa. Ittaqullah kata di khatib. Kita pun tak faham apa takwa itu. Pasal kadang-kadang khatib baca khutbah, dia baca khutbah, dia tak baca khutbah, dia baca, dia pun tak faham kadang-kadang masalah. Siang Pak Khatib. Itu sebabnya kadang-kadang khatib ni dia tak baca khutbah tu. Nak naik khutbah mimbar baru baca. Itu yang tuan kabul dia baca, hendaklah kita menanam pisang, tanam kacang panjang teruk. Sudah. Sebenarnya kacang panjang barulah teruk, tapi dia salah titik. Hendaklah tanam kacang panjang teruk. Sudah. Sama juga ceritanya, saya makan roti bergali di bawah rumah. Kan salah. Sebenarnya saya makan roti bergali di bawah rumah betul. Saya tak salah. Gitu. Itu takwa. Yang pertama, al-khawf minal jalil, takut dari Tuhan yang bersifat jalalah. Jadi kita begini, kita rasa tanda orang takut itu dua je. Yang pertama, melaksanakan perintah. Yang kedua, meninggalkan larangan. Mudah. Itu yang payah. Pasal sabar itu yang paling payah, sabar meninggalkan maksiat. Sabar mengerjakan ibadat mudah, ramai orang boleh buat. Sabar berbuat ibadat, ramai orang boleh buat. Tapi sabar meninggalkan maksiat amat payah. Terus seorang orang tua kan, 70 lebih umur jumpa saya. Isteri dia, ustaz, tolong nasihatkan suami saya. Suami saya ni memang rajin puasa, 3 bulan puasa. Hebat dia, puasa 3 bulan bukan senang. Tetapi ia buat maksiat. Mudah buat ibadat, susah meninggalkan maksiat. Kadang-kadang kawan-kawan kita jumpa saya, Ustaz, ceramah bulan bila? Dia keluar, keluar nombor ekor. Dia ahli sujud tu. Kadang-kadang tengah-tengah sujud jatuh nombor. Orang sujud, orang ahli ceramah jemput saya terang setiap bulan. Tapi nombor ekor tak tinggal. Mudah berbuat ibadat, susah meninggalkan maksiat. Terus banyak sabar itu penting. Sabar melaksanakan ibadat, sabar meninggalkan maksiat. Itu dia. Berbalik. Al-khawf minal jalil, takut. Terus banyak kita pagi-pagi
takut kita buat maksiat. Takut buat maksiat. Supaya jangan kita melaksanakan maksiat. Jadi buat maksiat jadi sedap. Lupakan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Itu memanglah nafsu itu memang begitu. Yang kedua, wal amal bitanzil, beramal dengan Al-Quran. Apa Quran perintah, buat. Jangan bangkang, jangan langgar, jangan bantah. Tak tahu, diam-diam sudah. Itu bersama. Umpamanya hukum-hukum Allah Ta'ala dalam dunia, jangan bangkang. Kita tak faham, tak bangkang, lu diam. Pasal apa? Bila kita tak faham, kita nak cakap juga. Kerana orang kata betul. Itu sebab dalam orang kata, bila dalam syarat kita diam. Orang kata bodoh agak yang diam, kita cakap. Tiba-tiba kita cakap, confirm bodoh dulu. Baru tahu dia bodoh. Jangan cakap. Jadi pesan tuan, hukum-hukum Allah Ta'ala yang nak laksanakan dalam Malaysia ni, kalau tak faham, diam-diam. Ibu selamat. Jangan cakap kita tak faham. Bimbang merosak akidah. Saya pesan tuan, saya sebagai penceramah, saya pesan tuan, jangan cakap hal ehwal hudud, jangan cakap diam-diam, sudah lebih selamat. Tak tahu. Saya mengaji buat hudud setahun pun banyak saya tak tahu. Yang tak mengaji lagi tak tahu. Dia cakap pula. Jangan. Saya mengaji betul-betul setahun bab undang-undang Islam. Tak faham banyak. Banyak yang saya tak tahu. Tak cukup rupanya. Yang tak tahu lagi diam-diam cakap Islam. Memang rosak akidah. Rosak akidah, semayang pun tak kena, puasa pun tak kena, haji pun tak kena, apa pun tak kena. Kena ingat. Itu saya pesan tuan-tuan. Habis itu balik. Itu yang ketiga, waridha bil qalil. Redha dengan yang sedikit. Dapat rezeki sedikit, redha. Pasal apa? Yang kita fikirkan, yang memberi itu, yang fikir yang dapat tu. Maksudnya sedikit, yang beri siapa? Allah Ta'ala. Sudah. Jangan sedikit sangat, mana cukup, ada. Pasal kita begini, kita bila dapat, kita senyap. Bila tak dapat, kita bising. Sebaik-baik orang, kalau dapat, kalau tak dapat, dia bersyukur. Kalau dapat, dia agih-agihkan pendapatan kepada orang lain. Saya ulang lagi sekali. Sebaik-baik orang ialah kalau tak dapat, ia bersyukur. Kalau dapat, orang lain pun tumpang rezeki kita. Kita kata sebaik-baik orang kalau dapat bersyukur, bukan? Kalau tak dapat bersabar. Itu standard anjing je sebenarnya. Pasal anjing itu kalau dapat terkotik-kotik ekornya. Kalau tak dapat, dia tak gigit tuannya. Tapi kita terbalik. Kalau dapat, senyap. Kalau tak dapat, bising. Allah Ta'ala berfirman, wa amma binikmati rabbika bahagia. Adapun nikmat Tuhanmu, ceritakan kepada orang. Kita kalau hilang duit, sekampung tahu. Rompak masuk rumah, sekampung tahu. Pasal tak semayang hajat. Tuan Imam boleh semayang hajat, selalu duit masuk rumah dia. Kalau dapat dia tak beri, dia dah dapat duit dah, belum. Dah dapat, belum. Dah dapat, dah habis dah. Itu salah. Akhir sekali, wal istidad yaumir rahim, bersiap sedia untuk hari akhirat. Itu penting. Sekarang ni kita bersiap sedia. Perbaik pas wa tazawwadu
fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, siap-siapkan bekal sebaik-baik bekal takwa Allah Subhanahu wa taala. Kita menungkan banyak mana amalan yang telah kita buat untuk siap sedia menuju ke akhirat. Tak kira umur, muda pun mati, tua pun mati. Kalau mati muda lagi rugi, pasal dunia pun tak dapat, akhirat pun tak dapat. Mati muda tak beramal, lagi rugi. Dunia pun tak rasa, dah mati awal, akhirat pun tak dapat, amalan tak cukup. Jadi sekarang ini saya pesankan tuan-tuan, walau muda, walau tua, walau sakit, walau sihat, beramal terus. Lebih lagi kan Nabi pesan, irtanim khamsan qabla khamsin. Rampaslah 5 sebelum 5. Waktu hidup sebelum mati, muda sebelum tua, sihat sebelum sakit, lapar sebelum sempit, senang sebelum susah. Duit banyak baru sedekah. Terus kita mesti ada 4. Semayang 5 waktu, baca Quran, zikir dan sedekah. Itu basic, jangan tinggal. Yang pertama, solat jangan tinggal. Pasal barang siapa tinggalkan semayang 1 waktu saja, masuk neraka 80,000 tahun. Barang siapa yang tinggalkan semayang 1 waktu, masuk neraka 80,000 tahun. Kalau 5 waktu berapa? 5 waktu 400,000 tahun. 3 hari 1,2 juta tahun. Tak semayang langsung, cerah masa depan. Kalau tertinggal solat, tertinggal qada cepat-cepat. Umpamanya bangun-bangun pagi, tengok-tengok pukul 8 dah. Pukul 8 dah, tak payah-payah lah. Dan dia qada turun tangan. Qada waktu dia juga. Bangun, katalah kita bangun tidur lewat, pukul 2 baru tidur. Selesai, pukul 8 kita boleh sembahyang. Tunai boleh, qada boleh. 2 pendapat ulama. Ada ulama kata boleh qada pasal 2 waktu. Ada ulama mengatakan boleh tunai pasal bangun sedar. Waktu sembahyang orang tidur, waktu sedar. Boleh. Tapi setengah orang bila terlajak, tak payah sembahyang lah. Dia Jumat, main ke masjid. Kan semayang qada subuh di masjid, bagi doa kunut. Lain tu, tak main subuh kan. Semayang di rumah juga terus. Kalau semayang qada juga di masjid, jangan baca doa kunut, nanti orang nampak lain. Atau semayang rumah, tutup tangsi, gelap kali boleh. Itu habis. Kemudian kita lihat, kita mesti istiqamah. Istiqamah apa Tuhan kata? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya mereka-mereka yang berkata Tuhan kami ialah Allah. Sekarang ni kita mengatakan Tuhan kita ialah Allah. Confirm. Jangan berdolak lagi. Yang mencipta kita ialah Allah. Yang merezeki kita ialah Allah. Beri kita kesihatan ialah Allah. Kesenangan Allah. Kebahagiaan kepada Allah Ta'ala. Jadi kita hendaklah sentiasa berdoa. Jangan lepas berdoa. Di lepas solat, kita jangan tinggal doa. Kita minta kebahagiaan, minta kesenangan, minta dunia akhirat, minta supaya isteri kita, anak-anak kita tenang, mikir lihat untuk isteri kita pun tenang. Tu Rabbana habna min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, kurniakanlah untuk kami anak cucu kami, isteri-isteri kami menenangkan mata, supaya isteri kita tu tenang, semayang, jangan tinggal, hati kita tenang. Doa. Kita berdoa tiap-tiap kali semayang mesti berdoa. Walaupun doa itu sunat, ad-doa silahul mu'min, doa itu senjata orang beriman. Berdoa, jangan lepas. Kalau tak makbul, bermakna telah pun makbul di akhir besok. Barang siapa berdoa saya, pasti Tuhan makbulkan, pasti. Masa tak tahu. Itu doa. Itu sebab istiqamah itu penting. Istiqamah maknanya bila innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu, sungguhnya mereka berkata Tuhan kami ialah Allah, confirm as Allah mencipta dan sekali lagi summa istaqamu, kemudian istiqamah, maknanya tak bergerak seperti bukit. Datang angin bagaimanapun tetap tegak, seperti air laut, tak bintang dalam laut, seperti ikan kembung berendam dalam laut, orang tak masing-masing dia. Itu istiqamah, tak bergerak. Macam sebuah kisah dalam zaman dulu, semasa Umar bin Abdul Aziz merintah, tentera dia kena tangkap, ditangkap oleh orang-orang Kristian. 3 orang ditangkap. Kata raja Kristian tu, awak mau tak saya lantik jadi gubernur di sebuah wilayah yang subur? Syarat masuk Kristian. Kalau awak tak nak, saya pancung dia. Seorang berkata, pancung-pancunglah, saya tak akan bergandak dari Islam. Itu istiqamah. Yang kedua pula, awak nampak orang kena pancung dia, nampak awak macam nak Islam kena Kristian, saya pun tak payahlah, saya mati-matilah dia. Masuk yang dipancung oleh Kristian, mati. Yang ketiga pula, awak nak, saya tak nak. Dah mula goncang. Syarat kalau awak nak masuk jadi gubernur kami, syaratnya awak pancung kawan-kawan awak yang lain, nak tunjukkan awak tu memang orang kami. Tanpa buat masa, dipancung dia kawan-kawan. Dan jadi gubernur ni, datang penasihat raja kata, tuanku, tu tengok, dia, kawan dia pancung, kita belum tahu lagi, dipancung je oleh kawan tu, mati Kristian. Tak istiqamah. Jadi maksudnya, yang pertama kedua tadi istiqamah, walaupun mati tak apa. Kita itulah, kita kalau sayang kat Islam, istiqamah, pancung leher tak berhati. Pasal kita lihat isteri Firaun, Asia, diseksa oleh Firaun, dihimpak batu atas dada dia, batu atas dada. Tuan bayang berat, seberat-berat batu dihimpapkan di atas dada Asia. Tak. Wahai Firaun, engkau tetap suami aku, tapi kau bukan Tuhan aku. Wahai Firaun, engkau tetap suami aku, tapi kau bukan Tuhan aku. Lama-lama Asia pun berdoa, ya Allah Tuhanku, binakan untuk aku sebuah syurga, sebuah istana syurga nanti, dan selamatkan aku daripada Firaun, dan selamatkan aku dari kaum yang zalim.
Fir'aun pancung leher Asyah dan mati dia masuk syurga. Begitulah orang istiqamah. Kita pun istiqamah. Itu ada peringkat-peringkat manusia. Peringkat-peringkat manusia, peringkat supaya kita dapat menilai kita ni sebelah mana. Kita ada 7 peringkat kita. Yang pertama, taubat. Yang kedua, warak. Yang ketiga, zuhud. Yang keempat, sabar. Syukur, tawakal dan redha. Redha peringkat yang tinggi sekali. Ya, ulang lagi. Yang pertama, taubat. Kalau kita bertaubat, baru 1/7 pangkat. Taubat, warak, zuhud, syukur, sabar, tawakal, redha. Itu perlu pula pada huraian satu persatu. Kalau saya huraikan satu persatu kan, akan masa pukul 12 malam. Boleh tunggu 12 malam? Boleh? Tunggulah saya balik. Berapa dah? 9. Ya, boleh lagi. Begitu. Lama tak dengar. Begitu ya. Begitulah orang yang istiqamah. Jadi sekarang ni kita istiqamah bermakna jangan mundur. Kalau semayang terus, datang satu masalah, itu perlu sabar. Sabar yang paling payah sabar, saya sebut tadi, meninggalkan maksiat payah. Sabar daripada bala bencana mudah. Sabar dari miskin mudah. Sabar dari sakit mudah. Itu pun payah. Sebenarnya kita kalau sabar mudah, sabir payah. Pasal begini, contohnya begini. Kalau kita turun masjid ni sekarang, tengok slipper hilang, sabar, tak apa. Hilang slipper, tak apa, sabar. Kita balik rumah. Rumah aku tanya, mana kasut? Menyampah. Masjid curi kasut. Tak sabar. Mula sabar tadi, tapi kita tambah dalam sabar. Itu sebabnya sakit pun kita sabar. Satu orang sakit, datang anak murid dia menangis tengok tuan guru dia sakit. Tuan guru tanya, kenapa kau menangis? Saya sedih dia tuan sakit. Tak, dia aku suka sakit. Pasal Allah Ta'ala suka aku sakit, aku pun sukalah. Itu sabar. Bayar. Hilang duit, sabar. Pasal duit hilang tu rezeki kita dah tak ada. Benar-benar kita sabar. Memanglah kalau sekiranya orang curi duit kita bicara nak buat, ada juga baca Yasin 41 kali. Niat supaya orang tu pulang balik duit kita. Jangan silap niat, terbalik pula. Baca Yasin 41 kali. Yang bagus kita baca sendiri. Lepas Isya, subuh habis 40 kali dalam rajin. Kalau tidak, halalkan saja, senang saja, yang mudah, halal. Kita bayangkan rezeki itu Tuhan Allah Ta'ala tentulah. Begitulah tuan-tuan dan sekalian. Maksudnya kita mesti menghadapi hidup dunia ini dengan tenang dan berusaha. Tetapi kalau nak rezeki lebih, kita baca la ilaha illallahul haqqul mubin 100 kali sehari. La ilaha illallahul haqqul mubin 100 kali supaya rezeki kita insya-Allah. Jadi usaha kita buat dua dengan baca tidur kita tak boleh. Saya ulang, la ilaha illallahul haqqul mubin
100 kali. InsyaAllah rezeki datang. Ataupun kita baca Allahumma ghni bihalalika al-haramil wa fadlika amman siwak 7 kali lepas solat. Dan sambung ya Ghani, ya Mughni, ya Fattah, ya Razzaq 7 kali. Hari Jumaat 70 kali. Allahumma ghni bihalalika al-haram wa fadlika amman siwak 7 kali. Ya Ghani, ya Mughni, ya Fattah, ya Razzaq 7 kali. Hari Jumaat 70 kali. InsyaAllah rezeki datang sekejap je, InsyaAllah. Gitulah tuan-tuan sekalian. Agaknya pada malam setakat dulu. InsyaAllah sambung tahun-tahun depan, InsyaAllah, mudah-mudahan. Aku liqauli hadha wasallallahu azim. Dan sebelum kita tangguhkan kuliah kita pada malam ini, kawan saya tadi ni ada bawa 2-3 benda. Yang pertama sekali CD mengenai kisah solat. Yang pensyarahnya ialah Ustaz Tirmizi mengenai pembetulan bacaan Fatihah. Ustaz Tirmizi Johan Quran Antarabangsa, dan saya dan Ustaz lelaki menguraikan mengenai khusyuk dan solat dan kesempurnaan solat. Itu yang pertama. Yang kedua, minyak wangi ini telah dibacakan ayat Quran untuk menyembuhkan penyakit gangguan dan sebagainya. Yang ketiga, minyak zaitun ni daripada plastik organik dan boleh membuati berbagai penyakit, termasuk juga batu garang, darah tinggi, macam mana dan sebagainya. Tuan-tuan yang tak bawa duit boleh berhutang. Itu kelebihannya dengan kawan-kawan sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nun alina bisafa'il ma'rifah wa habdana tasihhal mu'amalah fima bainana wa bainaka ala sunnah warzuqna sidqat tawakkuli alaik wa sunnah nabi wa nun alina bi kulli ma yuqribuna ilaika madun bi afiyad darain bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.